Dalam riwayat Bukhari dan lain-lain hadis yang menyatakan bahawa pada hari kiamat Hadrat Nuh AS akan dipanggil ditanya, adakah kamu telah tunaikan tanggungjawab kerasulan? Adakah kamu telah sampaikan perintah-perintah kami? Baginda akan menjawab, ya, saya telah sampaikan. Kemudian umatnya pula akan ditanya, adakah perintah-perintah Allah telah disampaikan kepada kamu? Mereka akan menjawab, ma ja'ana min basirin wala nazir. Tiada pemberi berita gembira dan tiada pemberi amaran yang telah datang kepada kamu. Hadrat Nuh AS akan diperintahkan, semogakanlah saksi-saksi kamu. Baginda akan menjawab, Nabi Muhammad SAW dan umatnya sebagai saksi. Lalu umat Muhammad SAW akan dipanggil dan mereka akan beri penyaksian. Dalam setengah riwayat nyatakan bahawa persaksian mereka akan dipertikaikan. Bagaimana kamu dapat tahu bahawa Hadrat Nuh AS telah menyampaikan hukum-hukum Allah SWT kepada umatnya? Mereka akan menjawab, Rasul kami telah beritahu kami dan kitab yang benar yang telah diturunkan kepada kami. Benar Rasul kami pun telah beritahu kami. Demikian keadaan yang akan dihadapi oleh para Nabi lain dengan umat mereka. Berkenaan perkara ini Allah SWT telah firman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, sebagai umat pilihan lagi, supaya kamu menjadi orang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Al-Baqarah ayat 47. Imam Fakhr Razi rahmatullahi alaih menuliskan bahawa pada hari kiamat terdapat 4 jenis saksi. Pertama ialah malaikat. Ayat-ayat di bawah menerangkan, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setelah itu datanglah tiap-tiap orang kepada mahsyar disertakan 2 malaikat, yang satu menjadi pembawa dan yang satu lagi menjadi saksi. Al-Qaf 21. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafaz atau perbuatan yang dilakukan melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Ayat Qaf 18. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Padahal semuanya ada malaikat yang menjaga dan mengawal segala bawaan kamu. Mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Lagi dituliskan penulis amal-amal kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Al-Infal 10-12. Kedua ialah para Nabi AS tentang terdapat firman Allah SWT seperti berikut, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka. Al-Maidah 1:7. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala hawala'i syahida. Maka bagaimana keadaan orang kafir pada hari akhirat pula bila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka, dan kami juga datanglah engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap kamu. An-Nisa 40. Ketiga ialah penyaksian umat Muhammad SAW. Allah SWT berfirman berkenaan penyaksian ini, waji'a bin nabi wasyuhada, dan akan dibawa nabi-nabi serta saksi. Az-Zumar 69. Keempat ialah anggota badan seorang itu sendiri menjadi saksi. Berkenaan persaksian ini Allah SWT firman, yauma tashhadu alaihim sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. An-Nur 4. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada waktu itu kami mencerai mulut mereka seterus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Yasin 65. Perkara keempat yang telah disebut dalam hadis di atas, aku tidak akan hinakan kamu dan dedahkan keaiban di hadapan orang kafir. Ini adalah peringkat tertinggi daripada rahmat dan kemurahan Allah Taala serta kurniaannya. Ditunjukkan terhadap kedudukan orang Islam sebagai tambahan kepada mereka mencari keredaan Allah SWT. Ada satu lagi rahmat dan kurniaan, iaitu kesalahan dan dosanya juga akan disembunyikan dalam perhimpunan yang besar itu.
Ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis Nabi SAW, pada hari kiamat Allah SWT akan memanggil seorang mukmin supaya hampir dengannya. Kemudian dia akan dilindungi dengan takbir supaya orang lain tak dapat melihatnya. Allah SWT akan mengingatkannya tentang dosa-dosa kejahatannya. Lalu dia disuruh untuk mengakuinya. Oleh kerana dosa-dosa yang banyak serta pengakuan sendiri, maka dia akan merasakan bahawa masa kebinasaan telah hampir. Kemudian Allah SWT akan berkata kepadanya, aku telah sembunyikan keaibanmu di dunia, dan sekarang pun keaibanmu ditutup dan dimaafkan. Selepas itu buku catatan amalan yang baik akan diserah kepadanya. Dapat banyak lagi hadis yang lain yang dapat kita perolehi pengajaran, iaitu kesalahan-kesalahan mereka mencari keredaan Allah SWT. Tentang mereka yang menjagakan hukum-hukumnya akan dimaafkan. Oleh sangat penting untuk difahami satu perkara, iaitu mereka terlibat dalam mengupat kekurangan orang yang soleh, hendaklah mengambil kira perkara ini. Janganlah pula pada hari kiamat nanti kesalahan mereka akan diampunkan dan akan disembunyikan dengan berkat amal-amal soleh yang mereka lakukan, sedangkan buku-buku amalan kamu akan dipenuhi dengan dosa-dosa mengumpat, seterusnya menjadi sebab kemusnahan diri kamu sendiri. Semoga Allah SWT dengan kemurahannya mengampuni kita semua. Perkara kelima yang penting ialah dalam hadis di atas, malam hari raya dinamakan sebagai malam perunyian hadiah. Pada malam itu orang-orang mukmin akan diberikan hadiah daripada Allah SWT. Oleh itu kita perlulah bersungguh-sungguh menghargai malam tersebut. Kebanyakan orang, bukan sahaja orang awam, bahkan ahli-ahli agama pun turut tidur dengan nyenyak pada malam ini kerana keletihan berpuasa. Sedangkan malam itu adalah juga malam yang khusus untuk disibukkan dengan ibadat. Nabi SAW bersabda, siapa yang berjaga pada kedua-dua malam hari raya, sibuk dengan beribadat dengan niat untuk mendapat ganjaran, hatinya akan hidup pada hati-hati yang lain akan mati, yakni pada masa fitnah dan kerosakan, apabila hati-hati orang ramai akan mati. Atau juga mungkin dimaksudkan hari sangkala ditiup, rohnya akan tetap sedar. Dalam satu hadis yang lain nyatakan bahawa siapa yang berjaga pada 5 malam untuk beribadat, maka syurga akan diwajibkan untuknya. Malam itu ialah malam Tarbiyah, malam ke-8 Zulhijjah, malam Arafah, malam ke-9 Zulhijjah, malam Nahar, malam ke-10 Zulhijjah, malam Idul Fitri dan malam 15 Syaban ke malam 15 Syaban. Para ahli fiqh menuliskan bahawa disunatkan untuk berjaga pada kedua malam raya untuk beribadat. Ditulis dalam kitab Kashful Ghummah dengan rujukan daripada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih bahawa terdapat 5 malam yang doa-doa akan dikabulkan, iaitu malam Jumaat, kedua malam raya, malam permulaan Rejab dan malam 15 Syaban. InsyaAllah. InsyaAllah. Subhanallah. Subhanallah.